Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ISM Usuludin semester 8 akan membentangkan mengenai subjek Al-Falsafah Al-Hadithah USI 42002 yang dipimpin oleh Dr. Razali bin Musa mengenai tajuk Galileo Galilei, ahli sains yang menjadikan dunia moden lebih sempurna. Saya Nur Arif Umar binti Osman, nombor metrik 049927 bersama rakan sekumpulan iaitu Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, Nur Amirah Izzati binti Muhammad Zainuddin, Nur Ain Syafiqah binti Ali Sidin, Hazikah binti Khairun Nasir dan Syazana binti Osman. Pengenalan. Penting bagi setiap penuntut ilmu mengenal pasti tokoh-tokoh falsafah sains abad yang ke-17 hingga abad ke-18 yang terlibat dengan perbahasan sains dan nilai. Waktu ni, pembangunan sains tengah meningkat dengan pesat. Penting juga bagi seseorang menganalisis perkaitan antara pemikiran tokoh-tokoh tersebut berkenaan konsep hubungan antara sains dan nilai. Menurut Okasha 2002, revolusi sains berlangsung di Eropah sekitar tahun 1500 sehingga tahun 1750 Masihi. Seiringan dengan itu, berlaku juga proses pemisahan ilmu pengetahuan daripada nilai-nilai agama Kristian. Pemikiran tokoh-tokoh falsafah barat juga banyak memberi impak kepada pengertian sebenar penyelidikan saintifik masa kini dan perlu dikaji dengan teliti. Tidak ketinggalan juga pada zaman ini munculnya tokoh yang hebat yang dipanggil Galileo Galilei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syazana binti Osman, nombor metrik 049587. Saya akan membentangkan tentang riwayat Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah salah satu fizikiawan yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau dilahirkan di Pisa, Toscana pada 15 Februari 1564. Galileo diambil daripada nama nenek moyangnya, Galileo Bonaiuti, seorang doktor guru universiti dan ahli politik yang tinggal di Florence. Nama keluarga itu beralih daripada Bonaiuti kepada Galilei. Galileo seorang astronomi dan ahli falsafah Italia yang memiliki peranan yang besar dalam revolusi ilmiah. Beliau dikenali sebagai bapa astronomi observational, bapa ilmu fizika moden, bapa metod ilmiah dan juga bapa ilmu pengetahuan. Galileo mendapat pendidikan awal dari Jacopo Borghini dan telah mempelajari karya klasik daripada bapanya iaitu Vincenzo Galilei. Pada tahun 1574, beliau menghadiri sekolah Santa Maria di Vallerosa, tetapi beberapa tahun kemudian beliau ditarik balik oleh bapanya pada tahun 1579. Pada tahun 1581, Galileo memasuki matrikulasi di Fakulti Sastra Universiti Pisa untuk mempelajari perubatan, tetapi minat beliau beralih kepada matematik. Pada tahun 1589, Galileo mendapat kesempatan untuk bekerja dan mengajar matematik di Universiti Pisa. Seterusnya, beliau berpindah ke Universiti Padua untuk mengajar geometri, mekanika dan astronomi sehinggalah tahun 1610. Galileo mula menyusun teleskopnya sendiri dan membuat penambahbaikan sehingga 9 kali ganda pembesaran. Pada tahun 1610, Galileo membuat kajian tentang bintik matahari dan telah mendukung teori Copernican. Beliau mendapat tentangan dari ahli gereja pada tahun 1614, termasuk Caccini, mengecam ahli matematik khususnya teori Copernicus, khususnya kepada yang mendukung teori Copernicus. Galileo tidak berputus asa dengan teori Copernicus, malahan telah menerbitkan karya dialog berkenaan dua sistem besar dunia untuk membuktikan dan mempertahankan pandangan teorinya benar. Roh mengarahkan Galileo untuk menghentikan penerbitannya dan diarahkan supaya ia dibicarakan dan mengaku kesalahannya. Pada 1642, Galileo Galilei meninggal dunia pada umur 77 tahun. Saya Nur Ain Syafiqah binti Ali Sidin, nombor metrik 050566. Saya lanjutkan dengan falsafah yang dianuti atau falsafah yang dipegang dan dibawa oleh Galileo Galilei. Di sini saya mengambil sains menggantikan falsafah. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana dalam prasejarah barat,
ada berkait dengan pergerakan atau revolusi sains di Eropah antara pertengahan kurun ke-16 dan pertengahan kurun ke-17. Yang mana kaedah sains diperkenalkan sebagai sebuah metod baharu yang dijadikan sebagai landasan dan pengesahan untuk mengetahui suatu ilmu pengetahuan. Yang mana sebelum revolusi sains itu, kebanyakan ahli falsafah seperti Aristotle lebih banyak menggunakan metod akal, iaitu logik akal berbanding melakukan sebuah eksperimen ataupun saintis, ataupun dipanggil sebagai sains. Okey, yang kedua pula, pada awal kemunculan sains, antara saintisnya iaitu Galileo Galilei telah banyak membuat penemuan baru seperti penciptaan teleskop. Hasil daripada penciptaan tersebut, banyak fenomena yang jelas dapat dikesan dan berlaku secara berulang-ulang dan berjadual mengikut masa, dan kemudian ianya telah diiktiraf oleh para saintis. Yang ketiga pula, hasil daripada penemuan Galileo Galilei ini banyak menjejaskan bidang ilmu falsafah yang dibawa oleh pihak gereja, kerana pihak gereja lebih banyak menggunakan falsafah Aristotle. Di sini penemuan Galileo Galilei bertentangan dengan pihak gereja yang mengatakan bahawa alam itu terdiri daripada 7 tingkat lapis langit dan orbit planet bumi telah diambil sebagai dogma agama Kristian. Hasil daripada perkara tersebut, berlaku perbalahan antara golongan intelektual dan pihak gereja, yang mana disitulah menjadi titik permulaan kepada pensekularan ilmu sains di barat. Okey, yang keempat pula, sejak daripada itu kehidupan masyarakat di barat sangat meluas. Bermula dari pengetahuan sains yang menyebabkan banyak negara-negara barat telah mengendalikan revolusi industri yang membawa kepada perubahan terhadap orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, nombor metrik 050928. Seterusnya, masih lagi di bawah poin falsafah yang dianyuti Galileo Galilei, iaitu perkembangan sains. Okey, yang pertama, pada tahun 476 Masihi, Empayar Romawi telah mula jatuh dan benua Eropah telah mula memasuki zaman kegelapan sedikit demi sedikit sehingga kurun ke-13. Yang kedua, masyarakat Eropah menjadikan sihir sebagai pegangan sehingga menjadikan mereka ni sebagai masyarakat yang ketinggalan dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya yang ketiga, pihak gereja melakukan siasatan ke atas orang yang disyaki mengamalkan sihir kerana pada waktu itu terdapat kekeliruan antara sihir dan juga sains, walaupun pada hakikatnya mereka ni merupakan ahli sains. Okey, yang keempat, ramai yang diseksa dan dibakar hidup-hidup hasil daripada siasatan yang dilakukan oleh pihak gereja. Yang seterusnya, Galileo Galilei ini merupakan seorang tokoh besar di Eropah dan juga dianggap sebagai bapa sains moden seperti yang diiktiraf oleh Stephen Hawking. Okey, kemudian Galileo Galilei ini memperkenalkan satu bidang sains yang baharu, iaitu sains mekanik, yang mana ianya merupakan pandangan yang jauh berbeza dengan Aristotle. Kerana Aristotle dia tidak pernah menggunakannya. Selain itu, Galileo Galilei mengetengahkan dapatannya dalam bentuk demonstrasi matematik berdasarkan eksperimen menggunakan data teleskop untuk menyokong teori Copernicus, walaupun ianya bertentangan dengan pegangan Kristian pihak gereja. Okey, dan akhirnya pihak gereja mengenakan tahanan rumah ke atas Galileo Galilei kerana bimbang dengan pemikiran yang dibawanya mengancam ajaran Kristian. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Hazika binti Hari Nasir, nombor metrik 049791. Saya akan membentangkan keistimewaan tokoh. Yang pertama, Galileo Galilei ini pakar dalam ilmu astronomi kerana beliau telah mencipta teleskop pertamanya semasa di University of Padua.
Yang kedua, beliau telah menemukan 4 satelit Jupiter pada tahun 1610 menggunakan teleskop yang diciptakannya. Yang ketiga, beliau telah mengetahui kebenaran teori heliosentrik oleh Nicolaus Copernicus, di mana teori heliosentrik ini mengatakan bahawa matahari sebagai pusat semesta alam. Yang keempat, beliau mengetahui fakta sebenar tentang permukaan bulan yang berkawah dan tidak rata. Dan yang kelima, beliau telah mengarang buku Dialogue Concerning the Two-Shift World System yang menggambarkan kelemahan teori geosentrik. Teori geosentrik ini berlawanan dengan heliosentrik, kerana teori geosentrik ini mengatakan bahawa bumi sebagai pusat alam semesta. Yang kedua, beliau pakar dalam ilmu matematik kerana beliau dilantik sebagai profesor matematik di University of Pisa. Dan yang ketiga, beliau sangat pakar dalam ilmu fizik kerana beliau melawan teori graviti Aristotle mengenai masa jatuhnya dua objek ini, satu objek berat dan satu objek ringan dari tempat yang tinggi. Kerana ketika itu beliau telah melakukan kajian dengan menjatuhkan satu objek yang ringan dan satu objek yang berat dan mendapati bahawa dua-dua objek itu jatuh pada masa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nora Mira Izzati binti Muhammad Zainuddin 051726 akan membentangkan kesimpulan. Berdasarkan pembentangan yang telah kita dengar sebelum ini, dapat kita kenali bahawa Galileo Galilei merupakan seorang ilmuwan besar dalam bidang matematik, fizik, sains, falsafah dan astronomi. Bapanya yang bernama Vincenzo Galilei merupakan seorang intelektual dan ahli muzik pada zaman itu. Galileo Galilei juga digelar sebagai bapa kepada sains moden. Hal ini kerana penemuan dan teori-teorinya yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan moden. Seterusnya, beliau juga mempelajari semua jenis ilmu dan mengembangkannya menjadi pelbagai penemuan yang menakjubkan. Antaranya adalah beliau telah mencabar kajian saintifik yang dijalankan oleh Aristotle, apabila beliau ingin membentuk teori atau satu disiplin sains, beliau berasaskan logik. Manakala Galileo Galilei apabila ingin keluarkan fakta, beliau akan membuat eksperimen. Oleh sebab itu, tidak heranlah bahawa Galileo Galilei merupakan seorang yang berpengaruh pada perkembangan dunia sains. Selain itu, Galileo Galilei juga merupakan seorang yang taat beragama, atau dalam erti kata lain, beliau adalah seorang yang kuat agama. Hal ini kerana lepas dari hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya, beliau tidak menolak agama maupun gereja. Tetapi yang ditolaknya hanyalah usaha pembesar-pembesar gereja untuk menghalang usaha penyelidikan ilmu pengetahuannya. Sekian daripada kumpulan kami. Wallahu alam. Terima kasih.